Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Assalamualaikum. Dengar tak? Boleh dengar saya tak? Waalaikumsalam Puan. Waalaikumsalam. Dengar. Okey. Okey, tak boleh dengar lagi. Sekejap Apa tak ada dengar? No? Tak? No? Kenapa tak dengar? Ya Puan. Sebab saya dengar terlampau berdengung sangat. Okey. Maaf Puan. Kurang jelas. Sebab you all dekat tapi you all on semua mic. Jadi saya lagi tak dengar. Alhamdulillah. Kita kena offkan mic. Yang dekat-dekat ni kita kena offkan dulu. Kalau tidak, saya dengar banyak bergaul-gaul. Ngomong-ngomong. Dengar tak? Kurang sikit sebenarnya. Tapi rasanya boleh lah kot. Okay. Alright. Okay, dah boleh mulakan. Mula tu. Baiklah, saya mulakan ya. Siapa-siapa cakap? Mencari tinggal. Sekejap. Kira. Okay. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat kita berkumpul secara maya dalam Google Meet ini. Saya dan ahli kumpulan lain, Atika binti Muhammad Nasruddin bersama Ika Salsabila binti Ismail dan Haidina Syakira binti Muhammad selaku pengacara anda program hari ini. Bersua kita pada hari ini di bawah satu program Bicara Santai bersama seorang penyanyi terkenal, Ratu Pop Etnik Negara, Puan Nur Aniza Idris, Anjuran Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Ambilan Ju 2020, kursus BMLB 3013, Bahasa Melayu Lestari. Para hadirin, tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal, jangan jatuh cinta. Sebelum kita bicara dan mengupas dengan lebih banyak lagi ilmu, suka untuk saya memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini. Sedikit perkongsian tentang beliau. Puan Nur Aniza Idris, dikenali sebagai nama pentasnya Nur Aniza Idris, tetapi kenalan rapat memanggil beliau sebagai Kak Ani. Seorang aktivis lagu irama berentak tradisional yang terkenal di Malaysia. Okey, beliau Puan Nur Aniza Idris ini dia lahir pada 27 Ogos 1968 dan gelarannya Ratu Pop Tradisional. Sumbangan dalam lagu rakyat yang telah beliau terbitkan adalah sebanyak 13 buah album solo dan beberapa buah album kompilasi dan duet.
Antara contoh lagu-lagu yang beliau hasilkan ialah Bukit Puteri, Empat Dara, Awalah Dondang, Zapin Pusaka, Hati Kama, dan yang paling terbaru ialah Intan Payung. Dan antara pencapaian yang beliau dapat sepanjang dalam industri ialah beliau memenangi album pop etnik terbaik dan album terbaik. Contohnya bagi album Ala Dondang telah mendapat album pop etnik terbaik, manakala album Masyhur pula mendapat album pop etnik terbaik juga, dan mendapat album terbaik. Dan beliau juga memenangi bagi lagu Bukit Puteri, Dondang Dendang dan Najat Tampi. Ini adalah antara sahaja pencapaian yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Jadi kami sangat mengalu-alukan kebersamaan Puan Nurhaniza dalam perkongsian pada hari ini. Selamat datang Puan Nurhaniza. Oleh itu, dengan hormatnya saya menjemput penyanyi jemputan kita, tetamu jemputan kita, Puan Nurhaniza Idris, untuk memberikan sepatah dua kata. Persilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu saya betul lah dalam biodata ni, saya bilang saya anak orang Johor, dah 37 tahun dalam industri, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kerana memberi laluan kepada saya pada hari ini untuk menjadi rujukan apa saja yang nak ditanya. InsyaAllah saya akan berikan kerjasama. Okey, boleh dengar tak? Boleh Puan. Boleh Puan. So, untuk pengenalan diri, saya dah dalam industri muzik ni memang selepas daripada sekolah menengah, lepas SPM, memang saya terus bergerak ke Kuala Lumpur dan terus menjadi artis rakaman di bawah syarikat Live Record. Jadi sejak tu memang saya punya kehidupan saya bertukar lah daripada seorang pelajar terus bekerja sendiri sebagai artis rakaman di bawah syarikat Live Record. Dan kat situ memang cabaran saya mungkin apa yang saya lalui mungkin tak sama dengan orang lain. Sebab sebagai artis ni kehidupan saya memang dia lebih fokus kepada tugasan-tugasan yang melibatkan industri muzik. Dan bila kita pergi lebih kepada industri muzik, memang kita jarang dapat bergaul dengan komuniti. Jadi kalau kita dahulu, zaman sebelum ni, sekarang ni mungkin pun sama sebenarnya. Kalau sebagai artis ni, kita dijaga rapi oleh pengurus dan sebagainya. Jadi tidak mudah untuk bergaul. Apalagi dulu kita tak ada apalagi zaman dulu kita tak ada sosial media yang hebat macam sekarang kan. So kita boleh berkongsi macam sekarang ni, kita boleh apa saja, kita boleh cover balik dari sosial media. Tapi kalau dulu tak ada, hanya satu saluran saja, saluran yang untuk kita ketengahkan diri kita. Dalam ramai-ramai artis tu macam mana kita nak menyelah. So kita kena berusaha sendiri untuk pergi ke hadapan. Pertama sekali disiplin paling penting. Sebab bila kita terlibat dalam industri muzik ni, perkara pertama yang dilihat dan dikata adalah disiplin. Jadi di situlah saya belajar daripada kita tak tahu apa-apa. Kita belajar daripada pengalaman-pengalaman dan memperbaiki diri daripada pengalaman sendiri tanpa ada bimbingan mana-mana pihak. Sebab dalam industri kita ni, tak semua orang nak berkongsi pengalaman ataupun rasa dengan kita.
apa yang kita rasa itulah yang kita rasa dan kita cuba. Kalau baik, baiklah. Kalau kadang kalau nasib tak baik, dia akan jadi sukar untuk kita ke hadapan. So jadi kita kena cari jalan macam mana kita nak pergi lebih jauh dengan cara kita sendiri. So itu sedikit banyak pengalaman yang saya boleh kongsikan sebagai hidup sebagai seorang penyanyi lepaskan sekolah yang tidak pernah ada pengalaman bergaul dengan orang. So itu pertama kali. Mungkin itu sajalah kot dari segi pengenalan diri. Saya anak saya daripada 12 adik-adik. Yang mana 12 adik-adik pasti mak. Kalau ada yang lain menentukan saya anak yang ke-12 daripada 18 adik-adik. Jadi saya punya tutur galur memang mak saya orang Johor, ayah saya orang Penang. Jadi cara masakan kami pun memang utara walaupun duduk di Johor. Dan satu lagi bila kita berhijrah ke Kuala Lumpur memang saya banyak family banyak belah Johor lah. So saya punya perjalanan seni ni sentiasa disokong oleh arwah mak saya, arwah abah saya sebelum ni. Kalau tanpa diorang paksa memang saya tak jadi penyanyi sebab saya jenis orang yang tak suka bergambar, tak suka. Kalau untuk bergambar saya suka sembunyi kat dalam air, sembunyi kat bawah katil, tak nak bergambar. Dan saya juga tak suka nyanyi. Bila basuh nyanyi saya tak. So dulu saya tak minat apa yang saya buat sekarang. Tapi saya tak kata apa yang saya tak suka tu, mak ayah saya paksa saya menyanyi. Akhirnya dia datangkan laluan rezeki yang luar biasa. Dan saya percaya pada rezeki ayah dan ibu kita. Doa diorang, sebab doa diorang macam mana kita tak suka. Kalau kita redha, rezeki tu bagai berkali arus lah. InsyaAllah. Tapi apa yang saya lakukan masa dekat awal dulu, memang saya ikut flow. Dan mak bapak saya memang support saya. Dan saya banyak dulu dididik dalam orang-orang kampung saya. Kita banyak refer kat parents. Refer kat mak, refer kat abah. Apa yang saya buat, saya nyanyi sedap tetap. Saya refer kat mak sedap tetap. Kalau mak kata ustaz sedap, saya suka lagi. Saya buat lagi. So macam itulah saya buat pembelajaran cara hidup saya dulu masa saya belum boleh jadi artis. Mungkin itu sedikit banyak saya boleh kongsi. Baiklah, terima kasih Puan Mano Aniza tentang sedikit yang beliau berikan kepada kita. Baiklah, saya akan ajukan soalan pertama untuk Puan Aniza. Sehingga kini, kalau kita sebut nama Puan Aniza, sehingga kini kalau kita sebut nama Puan Nurhaniza Idris ni, kita akan terfikirkan rentak irama dan etnik tradisional yang kreatif. Dan Puan sendiri masih lagi sehingga sekarang memperjuangkan muzik tradisional untuk menunjukkan lagi elemen kebanggaan Melayu pada zaman sekarang. Jadi saya nak tanya, bilakah Puan mula melibatkan diri secara aktif dalam nyanyian lagu irama tradisional ni? Okay, menjawab pada persoalan bila saya mulakan menyanyi lagu irama tradisional. Okay, syarat pertama sebelum saya menjadi penyanyi adalah syarat mak saya. Kalau nak jadi penyanyi boleh, nak menyanyi di mana-mana pertandingan boleh. Dengan syarat satu lagu pertama mestilah lagu tradisional. Lagu lain tu bebas, nak buat rock ke, nak buat apa ke, silang. Jadi didikan mak kita dah memang sejak kita keluar melangkah tu dia dah awal-awal dia dah didik kita untuk fokus kepada lagu-lagu tradisional. Jadi apa yang saya buat adalah saya perlu belajar lagu asli, Siti Payung, belajar lagu Sri Masing. Jadi daripada awal, daripada masa saya sekolah, dan memang saya biasa menyanyikan lagu-lagu.
lagu-lagu tradisional walaupun saya tak nyanyi kat luar. Jadi bila saya masuk pertandingan bintang hati yang buat pertama kali sebelum saya jadi artis, pun diberi syarat untuk menyanyikan lagu-lagu pop kemelayuan macam lagu keresahan, lagu Allah yang hendak sampai ini, lagu Kalau Rindu, apa ni, kepada perempuan macam buang. Jadi lagu-lagu berkonsep kemelayuan itu lah yang mendatangkan lamaran daripada salah support kami daripada kalau yang nampak berdua lagu-lagu konsep dan saya dilawa untuk menyanyikan lagu-lagu dari sini dan buat kami. So kalau nak tahu lagu-lagu dari sini dan memang lagu-lagu dari sini lagu-lagu berkonsep dengan Melayu saya lah untuk Melayu dendam kan. So lagu-lagu yang so ada Milang, ada Bakir, dalam lagu dan sembilan. Jadi kalau tanya saya tidak boleh saya menyanyi lagu tersebut. Memang tidak saya kalau balik daripada maaf balik kerja mata saya lelah bila dia tak berubah itu saya nyanyi lagu apa saya berubah. Jadi saya sebenarnya tak bisa benar saya tak boleh kalau bukan sekarang bukan masa saya yang ini adalah saya buat lagu di nama Nusantara adalah pada tahun 97 96 silakan 97 ini lagu pertama di nama Nusantara baru ya orang nampak nak bisa ini sebenarnya dah lama. Baiklah, terima kasih Puan Raniza untuk soalan pertama. Baiklah, untuk soalan kedua juga, sebagaimana kita ketahui, penyanyi-penyanyi pada zaman sekarang ni dia tidak minat untuk menyanyikan lagi lagu-lagu tradisional. Jadi soalan kedua saya, mengapa Puan lebih memilih untuk menceburi bidang nyanyian lagu irama tradisional ni berbanding dengan irama-irama lain? Soalan salah ni. Soalan tu salah diberikan lagi. Sebab Puan, maaf ganggu, agak tak dengar sangat suara Puan. Tak jelas. Okey, dengar tak? Yang ni okey sikit. Okey, sekejap. Okey, kalau soalan yang saya tadi, sebenarnya kurang buai, dengar. Apa tak dengar? Puan, lagi sekali tak dengar. Okey, sejarah saya sebab saya tak boleh buat apa-apa kat sini. Okey, dah jelas. Okey. Cukup line saya. Okey. Macam ni dari soalan tadi memang saya rasa memang kurang sesuai untuk tanya soalan macam tu sebab saya dah 13 tahun wujudkan program Akademi Tasik Malaysia yang mana saya buat 4 kluster yang berbeza, iaitu kluster tari, teater, vokal dan juga vokal ni vokal irama Malaysia. Dan satu lagi adalah muzik gamelan. Jadi dalam 13 tahun saya cenderung ke arah membuat modul pembelajaran dalam bentuk kesenian. Saya lihat sebenarnya ramai budak-budak, kalau kita tengok kat YouTube channel, ramai yang menjadi yang tanpa ada album tapi dia buat single sendiri berkonsep lagu-lagu irama Malaysia. Sebab tu saya kata soalan tu salah sebab saya mengkaji dari segi budak sekarang minat. Cuma dalam industri muzik kita tak ada platform untuk mereka berkarya. Dalam industri muzik ni
dia lebih kepada penajaan kan, penajaan. Jadi dari segi penajaan, kalau orang nak menaja, dia lebih kepada bersifat komersial. Jadi apa yang saya nampak, minat mendalam terhadap seni itu ada di kalangan generasi pelakon kita. Cuma platform mereka kurang. Dan apa yang mereka buat adalah mereka cipta platform sendiri untuk berkarya. So itu yang saya lihat. Cuma kita sebagai, saya sebagai pengasas program-program CSR, modal insan juga, saya pun melihat sekiranya ada peluang untuk saya menyatukan semua pengiat-pengiat seni yang baru di kalangan yang baru tumbuh dalam sosial media ni, kalau kita dapat jadikan satu program yang serius dalam membimbing diorang kepada satu bentuk penjanaan ekonomi melalui karya mereka, mungkin kita dapat membantu industri muzik ini untuk mengukir bakat-bakat baru yang kita tidak pernah dengar dan kita highlightkan untuk membantu industri untuk support melainkan lebih ramai lagi pendidik seni baru di kalangan manusia. Tapi apakah daya saya hanya seorang insan yang minat mendalam terhadap seni budaya. Apa yang perlu adalah sokongan sebenarnya daripada pelbagai pihak untuk mengangkat mereka berkarya ke satu platform khas. Sebab di manusia ni dia tidak boleh bercampur dengan genre-genre yang komersial sekarang. Tak boleh. Sebab bila dia bercampur, dia akan melawan arus dan dia akan tenggelam. Tapi dia perlu ada satu platform macam kita dulu. Macam kategori negara-negara tu dia ada kategori manusia, dia ada kategori pop, ballad, dia ada kategori rock dengan ballad kan. So bila dia buat dengan yang manusia boleh hidup. Tapi bila dia gabungkan pemilihan orang ataupun penaja, dia lebih kepada produk-produk bersifat komersial. Jadi kena faham dari segi bukan masyarakat kita tidak mahu melakukan manusia, tapi peluang untuk mereka ketengakan karya mereka dalam industri itu sangat tipis, susah untuk mereka bersaing. Melainkan dia punya YouTube channel besar, banyak industri yang ambil produk dia. Kalau dia punya viewers tak ramai, dia hanya duduk di situ saja walaupun bakat bagus. So itu masalah kenapa yang manusia tidak dapat nak pergi lebih jauh. So itulah dia. Sedikit banyak saya boleh kongsi. Dan kenapa saya memilih lagu manusia? Sebab tadi soalan tu kan. Sebab saya nampak yang manusia ni dia merupakan cabang ekonomi yang sangat luas. Lagi kita masuk ke dalam, dia adalah satu produk pelancongan yang boleh menjana pendapatan ekonomi negara. Kalau kita betul-betul. Pecahannya daripada penulisan, buku, dan kita boleh lahirkan produk-produk buku dengan warisan kita daripada apa yang kita tahu. Kita boleh lahirkan, terbitkan lagu-lagu warisan kita yang orang perlukan dituliskan. Kita boleh melahirkan satu bentuk dokumentari tentang ilmu kesenian kita yang boleh dijual ke dunia. Dan daripada cabang-cabang kesenian lah yang kita dapat dalam pendapatan yang sebenar-benarnya. Contoh saya jadikan saya transform saya punya pusat kesenian saya tu untuk menjadi pusat tauliah yang diiktiraf, yang mempunyai kejujuran kemahiran yang diiktiraf. So begitu di dalam proses. Dan saya nampak masa depan ulama Melayu kita ni, ulama industri, ulama Malaysia berpasrah dengan Malaysia ni, dia sangat menjamin masa depan. Sekiranya setiap individu tu bijak menggunakan sebaik-baik dengan dan memanfaatkan sebaik-baiknya peluang yang ada. Faham tak? Saya dapat membantu. Faham Puan? Okey, baiklah. Sebagaimana yang Puan Nurhaniza sebut tadi, Puan Nurhaniza sendiri telah menubuhkan
Persatuan Tatih Seni Malaysia yang membuka peluang kepada remaja-remaja kini untuk bergiat dalam lagu-lagu berentak tradisional ni. Jadi saya nak untuk makluman semua, Persatuan Tatih Seni Malaysia ni dia telah mengadakan acara untuk mencipta rekod dalam The Malaysia Book of Records Irama Malaysia Performance di Dataran Merdeka bersama-sama dengan 565 peserta. Betul kan Puan? Betul. Okay. Baiklah, untuk soalan ketiga pula, membuang masa saya bertanyakan, apakah karya yang telah mengangkat nama Puan Noraniza sehingga dikenali sebagai penyanyi tersohor tanah air? Sebagaimana yang kita ketahui, Puan Noraniza ni dia ada banyak lagu yang popular, contohnya macam DK Puteri itu, Zapin Pusaka, Empat Dara dan sebagainya. Jadi Karya saya ada beberapa karya ikut masa. Kalau peringkat awal dulu kalau peringkat awal dulu saya lahirkan satu produk solo berkonsep pop Melayu. Pun masa tu generasi saya, bukan generasi all, generasi saya dia mengangkat lagu tersebut. Yang kalau you Google Mengemis Rindu. So lagu Mengemis Rindu ni kalau ikut pada dulu punya sekarang punya pemerhatian, album tu adalah album yang berjaya sebab dalam satu bulan untuk menjual satu CD bukan mudah sebab physical ni dia jual direct pada individu dan kita ada satu period jualan yang dianggap artis itu berjaya apabila dia mencapai emas 25,000 unit terjual dalam masa sebulan. Maknanya artis itu berjaya. Itu dia punya orang kata dia punya apa sebenarnya dia punya level pencapaian seseorang artis dalam industri itu. Sekiranya dia jual bawah 15,000 dia tak berapa berjaya. Tapi 25,000 ke atas dia berjaya. Dan daripada album Mengemis Rindu, saya buat lagu dari filem. Lagu dari filem pun masa saya buat ini ada pasaran masyarakat yang suka pada lagu dari filem. Sampai sekarang kalau tengok cerita filem ni kan, sampai sekarang budak-budak yang tak pernah kenal filem ni tapi mesti suka lagu filem ni. Macam tu juga lagu dari filem. So saya ada pengikut saya sendiri dengan lagu dari filem tu. Low berarti. Okey. Dan seterusnya saya punya untuk lagu dan ini bila selepas lagu dari filem, saya beralih kepada lagu Irama Malaysia. So lagu Irama Malaysia ni bermula tahun 1996. Yang ni yang saya tu. Lepas tu dalam sampai lagu hidup, dia punya level pengikut dia sentiasa sustain. Dia maintain itulah. Pengikut tu sentiasa. Sebab saya saat ni dah mula orang kata daripada album ke album tu kita jaga dia punya sebab dalam sebelum bagi artis kita hanya ada 6 bulan. Kalau kita tak ada album, kita akan jatuh, orang akan lupa dan orang akan ingat dia lain. Jadi dalam masa tahun-tahun yang 96, 97 tu memang kita dah set dah satu tahun mesti ada 2 album. So tiap album mesti berjaya. So itu kita punya target ataupun matlamat kita dalam penerbitan album. Jadi bila kita kontrol kita punya perjalanan promosi kita punya album masa tu, so dia akan terus dia akan tidak ingat lah, orang akan ingat kita. Tapi saat ni kat 2007 kan kita buat CSR program banyak turun padang, kadang-kadang lupa. So kadang-kadang kita lupa yang kita tak buat album untuk industri ni. So benda macam tu yang buat peminat kita rasa macam kita
dah berhenti ke, tapi sebenarnya kita masih ada lagi. Cuma beza dia kita duduk di bahagian apa kata di Asal Turun Padang pula dengan komuniti. So maknanya dari segi album karya yang pertama sekali yang betul-betul boom yang jatuh panjang ni orang kata sekarang adalah lagu Awal Adundang. So Awal Adundang tu adalah pencetus irama Malaysia yang buat orang kenal Indonesia tu sampai sekarang. Orang tak ingat lah dulu tapi orang ingat yang sekarang. Awal Adundang mana saja. Dikit Putri mana saja. Macam tu lah. Okey, baik, terima kasih atas jawapan tersebut. Baiklah, kita akan ke soalan seterusnya. Okey. Menurut Puan Nur Aliza sendiri, apakah elemen penting yang perlu dititik beratkan semasa mempersembahkan lagu irama tradisional? Apa yang perlu dititik beratkan? Okey. Perkara pertama, kalau saya nak jadi penyanyi lagi irama tradisional, dia mesti ada bakat. Dia bukan hanya boleh bakat menyanyi saja. Kalau lenggok-lenggok ni, lenggok sargama atau pasti ni, dia adalah gifted. Dia dilahirkan begitu. Cuma kita sebagai artis kita kena banyak macam pisau. Kalau kita tak asah, dia kumpul. Sama juga dengan bakat kita vokal. Kalau kita tak praktis, lenggok sargama dia takkan syak dan dia jadi malas. Dia jadi malas, jadi nyanyi kita jadi hampa. Itu sama bakat kita. Sama dengan suara kita. Cuma untuk menjadi seorang yang betul-betul serius dalam nyanyi lagu irama Malaysia, pertama sekali selain pada bakat yang dah ada, kita perlu cari satu identiti cara nyanyian lagu asli. Kalau contoh orang nyanyi lagu asli, lagu Siti Payung, kalau pernah lagu Siti Payung, ramai kena nyanyi lagu Siti Payung. Siti Payung Datuk Siti Muhammadah, Siti Payung Datuk Syaifah Aini, Siti Payung Pasir Abuang. Ramai sangat orang nyanyikan lagu Siti Payung. Cuma cara nyanyian macam saya suka kaji dan saya suka kajian saya ni bukan macam kajian orang lain. Saya suka dengar Minal FM. Minal FM ni adalah radio Kamil. Radio Kamil. Dia selalu mengajar cara kita nak buat agama. Jadi dia suka buat lenggok-lenggok dia Kamil. Dalam bahasa. Dia bukan dalam bahasa lah, maksudnya lenggok-lenggok turun naik dia semua tu. Sebenarnya saya praktiskan lenggok tu dan saya ubah pola lenggok tu masuk ke dalam konsul lagi saya. Jadi apa yang saya dapat daripada saya belajar di Minal FM adalah lenggok saya yang tersendiri. Tapi dalam nyanyian lagu-lagu tradisional yang saya nyanyi. Sebab tu kalau saya nyanyi dia tak sama dengan orang lain nyanyi. Kalau orang lain nyanyi macam ni, kadang-kadang dia terikut artis ni, tapi sebenarnya itu salah. Kalau kita nyanyi lagu tradisional, kena cara kita. Tradisional ni dia tak macam lagu pop ballad. Lagu pop ballad dia nyanyi macam tu lah dia jadi lagu dia kan. Tapi dekat lagu tradisional kita boleh improvise cara kita sendiri. Kalau jangan terlampau berlebihan dan macam berlebihan, terlampau sangat tak berapa dan mood lagu tu akan lari. Tapi ikut feel kita dan cara macam mana kita nak improvise lagu. So itu adalah satu perkara yang artis irama Melayu tradisional ni dia perlu rajin buat homework untuk mencari identiti nyanyian dia sendiri. Dia tak boleh sendiri orang. Walaupun tone suara sama, lagi bahaya. Tone suara sama, awak kena ubah awak punya lenggok tu lain daripada artis yang asal. Itu dah boleh jadi luar biasa. So itu dia satu tips yang saya boleh share untuk menjadi, kalau nak satu orang yang sederhana nak jadi penyanyi irama Malaysia, irama Melayu tradisional kan. Itu perkara-perkara yang dia kena study dulu. Mampu ke tak? Belajar ke tak? Kalau malah jangan. Itulah. Okey, baiklah Puan. Kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Puan. Saya
Saya Nisa Salsabila lah. Saya akan teruskan soalan yang seterusnya. Untuk soalan ke-6 ni, saya nak tanya tentang nilai kesenian sebenarnya. Cuma Puan dah menjawab pada soalan ke-5 tadi. Jadi saya teruskan dengan soalan ke-7 lah, boleh? Okey, untuk soalan ke-7, kan semua orang tahu yang Puan Nur Aniza ni masih lagi bagi aktif dalam lagu irama tradisional ni lah. Sampai sekarang pun masih ada, terutamanya pada 2 tahun lepas Puan dah keluarkan satu lagu iaitu Intan Payung yang semuanya mendapat tempat lah di dalam masyarakat. Jadi saya nak tanya lah untuk soalan saya yang ke-7 ni, menurut Puan Nur Aniza sendiri, macam mana sebenarnya penerimaan masyarakat kini terhadap lagu irama tradisional? Sebabnya sekarang pun memang dah banyak lagu irama-irama yang lagi moden, yang lagi mampu menarik. Jadi untuk Puan Nur Aniza sendiri, macam mana penerimaan masyarakat terhadap penerimaan masyarakat terhadap irama tradisional. Jadi mana? Penerimaan masyarakat terhadap irama tradisional. Boleh dengar tak? Boleh dengar? boleh dengar Puan? Boleh dengar boleh jelas. Penerimaan masyarakat terhadap irama tradisional. Saya dengar soalan ni, saya rasa macam dia ada satu pagar irama tradisional tu, macam dia ada satu pagar di Sungai yang tak sama dengan yang orang kami buat. Salah juga kan? Okey, dia macam ni. Irama tradisional ni dia ada asas. Asas dia adalah format lagu, pantunnya, susunan pantunnya dalam melodi lagu tradisional ni. Memang kita nampak jelas itu adalah lagu tradisional. Berbeza dengan sekarang. Okay. Budak-budak sekarang, diorang cuba nak angkat lagu tradisional. Itu saya faham. Cuma bila kita pergi ke industri muzik ni, kita tadi berbalik kepada komersial punya kehendak. Komersial punya kehendak. So sekarang ni dia lebih cenderung kepada macam mana album nak jual so dia lebih kepada RM, macam mana album nak jual. Dia bukan macam mana kita nak angkat nama tradisional ni. Dia. Jadi apa yang saya nampak, mereka pun buat lagu-lagu, bila jom kita buat lagu-lagu yang berkearah moden dan sebagainya. Dia adalah mengikut kehendak industri sekarang. Industri sekarang ni dia lebih fokus kepada nilai-nilai komersial. Jadi kalau untuk macam bagi saya, ada juga album-album saya, single-single saya tu menjurus kepada kehendak komersial sekarang. Contoh macam Intan Payung. Sebelum Intan Payung diterbitkan, penerbit dan juga produser banyak bertanya bagaimana konsep saya nak, apa yang saya nak tunjukkan. Semua apa yang saya buat adalah sebab dia ada penyanyi rap dia, Abdullah. So saya anggap kita support ini adalah single dia, dan saya akan support banyak sejauh mana yang saya boleh untuk bagi pengikut dia boleh menerima irama tradisional yang saya ke dalam lagu tersebut. Jadi itu sangat penting lah bagi saya. Dia win-win situation. Kalau kita masuk dalam lagu tu, ini sesuai dengan konsep dia. Dia bukan masuk dalam dunia kita kan. Dalam dunia saya ni, saya lebih suka kepada tradisional 50% dan 50% lagi modern. Tapi macam dia lebih pada 20% tradisional. So apa yang kita buat ni adalah mengikut peredaran masa sekarang. Peredaran masa sekarang yang memerlukan
satu perubahan baru dalam irama itu sendiri. Maksud perubahan tu dia tidak boleh dilihat sebagai remeh tau, remeh. Jadi kena bagi saya kita perlu ada sensitivity untuk kalau kita nak tekan kalau itu sebagai lagu irama mainstream kita yang mainstream, dia perlu ada satu benda yang bersifat akademik di dalam ini. Maksudnya dia kena kaji balik asas itu. Tapi saya sangat percaya kepada budak-budak sekarang ni sebab sebelum dia nak buat satu perubahan dalam muzik dalam irama yang dia nak masukkan dalam irama Melayu tu, dia dah tahu, dia dah kaji dulu sebab apa yang saya nampak adalah daripada rhythm beat yang dia gunakan, walaupun dia tak gunakan elemen tradisional, tapi kita tahu ini sudah tunggu. Dia dah buat musik. Melodi dia lebih kepada arah ini. Tapi kenapa dia masih jauh? Kadang-kadang saya kadang-kadang fikir benda yang kalau dulu saya memang banyak mengikut jalur. Tapi macam dah sekarang dia lebih suka kawinkan etnik tu dalam satu lagu. Kadang-kadang dia dengar macam rojak tapi saya faham dia orang lebih bijak untuk sasaran yang dia nak sampaikan. Dia nak sampaikan sasaran tu, dia tahu apa yang orang nak dengar daripada dia. So bagi saya dia tidak menjadi salah untuk mengikut keedaran semasa sekarang. Cuma apabila kita nak pergi kepada international level ataupun nak pergi kepada tourism luar, dia tak jadilah macam tu elemen tradisional yang kita boleh ketenakan. Kita tak sama dengan elemen lain kat luar. Kan? So benda-benda macam tu dia jadi persaingan pula, nak bersaing pula dengan orang luar tentang muzik orang di dalam yang walaupun kita masukkan elemen etnik kita hanya 10%. So kat mana kita nak menang kat situ? Itu dia persoalan ni. Tapi kalau macam tu ni, kalau kita pergi luar negara ni, kalau kita pernah pergi dekat Guangzhou, masa tu saya buat hati ni tak tahan tradisional etnik asli daripada Jawa halus. Bila kita buat persembahan dengan penari dan perform sambungan ini di Guangdong TV, wilayah Guangdong ni dia ada 20 wilayah macam dalam Malaysia ni. Satu Malaysia, Brunei, negara-negara tu sudah ada 20. Jadi satu wilayah tu dia mewakilkan seorang penyanyi dan tiba-tiba terselit pula Noni Idris dalam tu menyanyikan lagu hati tak tahan. Ini nak dipotong lagu saya dulu. Tapi dia tengok latihan saya, dia nak tengok dulu baru dia nak luluskan. Boleh lepas tak boleh lepas lagu ni. Untuk kita nak perform bersama dengan 20 artis Guangdong TV tu, wilayah Guangdong. Jadi bila saya pergi, saya buat persembahan, saya cakap dengan penari-penari saya, okey, pastikan kau orang menari semua macam Hamizah Johari. Jangan malukan aku. Yang menari macam Hamizah Johari, walaupun ini sebagai latihan, dia nak tengok. Kalau tak bagus, dia nak foto sebenarnya dia daripada mana. Tak boleh jadi ni. Jadi, apa saya buat? Masa latihan tu, dia main sama Inggris mana. Terus kita orang menari bagaimana dia. Menari sampai last kali standing ovation. Diorang semua berdiri dan tepuk tangan dan rasa proud dengan persembahan yang kita buat. Itu yang buat saya bangga sangat bahawa etnik kita ni, kita tak boleh malu. Bila kita berada di luar negara, kita adalah juara untuk negara kita sendiri. Dan bila kita seolah kita mewakilkan diri kita, mewakilkan Malaysia untuk bawa produk kita sendiri di luar negara. So masa tu penerbit TV tak jadi potong sebenarnya, dia terus luluskan untuk saya yang menang untuk habiskan satu lagu hati tak tahan. Dalam banyak-banyak lagu Cina tu, kita tak pernah faham kan. Tapi tiba-tiba pelik lagu hati tak tahan. Itu kelebihan etnik kita yang pure etnik ni, kita tak boleh malu. Jadi jangan sangka yang bila kita kat Malaysia ni melihat banyak lagu-lagu pop, maknanya lagu tradisional tak laku. Tapi silap. Kalau kita pergi keluar negara, itulah yang dia eksistif. Sebab tak ada kat tempat dia orang. Kita dia ada. Itu pengalaman saya sendiri.
Terima kasih Puan Nur Azhar sangat mendalam untuk bagi soalan yang ketujuh tadi. Boleh saya teruskan soalan 8 boleh? Boleh. Boleh. Soalan 8 ni kami semua ni tahulah apa cabaran yang Puan rasa ataupun Puan dapat lihat zaman sekarang ataupun zaman dulu lah, zaman Puan masih lagi kecil kan, dalam mempertabatkan lagu tradisional pada masa kini. Soalan ni. Cabaran ni. Cabaran apakah? Apa soalan cabaran ni? Apa cabarannya untuk mempertabatkan? Okay. Cabaran mempertabatkan lagu tradisional. Cabarannya adalah promosi pertama sekali. Sebab dalam industri sekarang dia tak sama macam dulu. Dia kita perlu ada sistem social media team yang boleh createkan content untuk kita, macam mana dia nak susun draft tu supaya produk kita tu boleh pergi jauh. So dalam industri kita, cabarannya adalah untuk dengan menunjukkan album atau single lagu-lagu tradisional ni tak susah, dia ada, kita boleh buat. Tapi bagaimana dengan promosi ni? Adakah sampai ke sasaran semua pihak? Generasi pelakis, level mana yang boleh menyanyi lagu yang lain? So itu dia punya persoalan ni. Jadi apa yang saya nampak adalah bila saya terjerumus dalam promosi social media ni, saya nampak kuasnya sangat hebat dan tinggi. Kalau kita tak ada duit, kita tak boleh pergi jauh. Kalau kita dah buat dalam album sekarang ataupun single sekarang ni, kalau kita tak ada pengaruh yang kuat, kita tak boleh nak pergi dalam album tu. Sebab bila kita ada produk, kita akan jual di social media. So apa benda yang kita perlu ada di social media ni? Pertama adalah konten. Konten ni kita bukan hanya ada konten buat tak jalan. Dia perlu ada satu benda, elemen emosi, konten creator kena create untuk kita. Lepas tu tim social media pula, bila kita create, kita kena ada tim production pula. Tim production yang pakai kamera yang pakai untuk kita satu hari boleh buat 7 konten untuk hari-hari isi dalam social media. So tim yang untuk jaga social media pula boleh isikan setiap hari pula konten kita tak fail. Lepas tu kita kena buat minggu satu kali bercakap, live dan sebagainya. So berapa tim yang kita kena hire untuk untuk memperkenalkan diri kita kepada halayak. Maksud saya terpaksa melawan orang lain yang lebih hebat ni. Jadi macam mana? So, kalau kita tak kuat dekat social media, itulah cabarannya. Kita tak akan ke mana-mana. Produk kita akan hanya berada, kita terbitkan, kadang itu saja. Jadi kita tak boleh menilai dekat orang lain, dekat media. Sekejap je semua. Puan Nurhaliza left meeting.
Belum habis lagi. Selamat kembali Puan. Puan Mia. Kembali Puan. Okay, yang soalan tadi Puan dah habis huraikan ataupun Puan nak sambung balik? Okey, saya sambung sikit lagi sebab tadi dah nak final, dah nak habis. Okey, tak apa. Tadi minta maaf ya, saya punya line saya fikir boleh tak masuk. Okey. Dan kita tak boleh nak salahkan media kenapa produk kita tak laku, sebab kita sendiri tak berusaha untuk bangunkan diri kita sendiri melalui social media team yang strong untuk diri kita dan produk kita. Sebab dalam industri sekarang dia bukan pergi dengan setakat produk yang sedap saja, tapi dia kena ada satu kaitan pula dalam kehidupan sehari-hari seseorang artis tu melalui paparan yang disiarkan kepada umum untuk meletakkan dia relevan dalam industri muzik. So itu bezanya dulu dengan sekarang. Kalau dulu artis sembunyi, tapi sekarang artis tak boleh sembunyi. Kalau artis sembunyi, lingkup. Itulah dia hakikatnya. Kena pandai lah, kita kena pandai. So, kita kena, cabaran sekarang ni dia berbeza dengan cabaran dulu. So itu je dari saya. Baik Puan, sangat sebenarnya cakap sangat menjawab kepada soalan yang ke-8 kan? Ke-8. Okay. Boleh kita teruskan dua lagi soalan Puan? Ada lagi dua ya? Okey. Ada lagi dua. Sikit lagi dengan bateri saya. Bateri saya tu tak masuk sangat di kabel. So ni tahu. Tak apa Puan. Kita dah. Seterusnya untuk soalan kedua last lah ni. Soalan ke-9, apakah usaha Puan Nur Aniza sendiri untuk memastikan irama tradisional ni terus melekat di hati masyarakat? Mungkin Puan baru-baru ni ataupun akan datang akan ada lagi album baru, lagu-lagu baru daripada Puan. Macam mana Puan? Okey. Ramai orang tanya kenapa saya tak buat album, kenapa saya tak buat single. Sebenarnya saya ni seorang yang bukanlah rajin nak buat promosi. Sebab saya tahu bila saya buat album atau single, dia akan mengikat saya untuk 6 bulan tanpa henti untuk terus buat promosi perkara yang sama. Benda tu dah berlaku 37 tahun kan. Jadi sebelum saya nak keluar dengan produk baru, mindset saya kena ready untuk saya transform diri saya kepada apa yang diperlukan oleh industri. Barulah saya bersedia untuk buat single atau album baru. Macam sekarang pun saya buat juga single baru dengan Hazama. Cuma saya belum riliskan lagi, mungkin bertangguh-tangguh pasal sebab kita leka dengan program-program CSR kan yang saya aturkan. Jadi saya terpaksa tangguhkan ke November pula rilis. Patutnya dia rilis anytime September, tapi disebabkan saya Hazama pun ada single baru keluar, jadi kita beri laluan kepada dia dan saya akan keluarkan single baru saya tu dengan dia pada November nanti. Cumanya kalau kita nak pergi kepada lebih jauh untuk drama Malaysia yang saya buat ni, saya prefer untuk mempelbagaikan aktiviti daripada saya bukan hanya kepada penerbitan single ataupun album saja. Contohnya untuk Hari Malaysia nanti saya akan anjurkan program festival tarian evolusi etnik rakyat Malaysia, yang mana dalam festival ni
saya sasarkan 2 pendekatan. Satu pertandingan untuk mencari kumpulan atau koreografi yang kreatif dalam koreografi lagu-lagu irama Malaysia nyanyian saya, dan mengikuti sasaran umur iaitu 10-14 tahun dan satu lagi 15 tahun ke atas jatuh muka. Dekat sini kita akan nilai sejauh mana mereka pilih 20 buah lagu daripada yang saya sediakan tu, lagu-lagu nyanyian Malaysia Inggeris. Kemudian dia ambil dan dia koreograf secara kreatif, dan bagaimana sejauh mana ahli-ahli penari itu dapat bawa koreografi kreatif daripada koreografi tersebut. So itu adalah pendekatan baru yang saya sharekan dengan peringkat kebangsaan untuk peringkat kebangsaan yang akan diorang akan bertanding pada 16 8 malam untuk kategori 10-14 dan 17 hari September pula hari Ahad untuk kategori terbuka ke 8 malam. So itu adalah salah satu pendekatan yang saya cuba perbagaikan, bukan hanya sekadar kita buat single atau album. Kita juga menganjurkan program yang melibatkan lagu-lagu irama Malaysia untuk mereka dekat dengan irama Malaysia itu sendiri secara tidak sedar, secara tidak disengajakan tapi dalam bentuk pertandingan. Dan satu lagi, untuk diorang sambil diorang berkarya, diorang boleh melihat pula repertoire lagu-lagu 6 kaum etnik yang saya sampaikan dalam bentuk showcase package. Showcase tu dia ada 45 minit. Jadi dalam persembahan tradisional yang saya buat, bukan tradisional, persembahan etnik, lagu-lagu etnik yang saya buat tu dia bersifat dia macam anugerah lagu. Dia punya latihan memang kita dah buat 2 bulan, daripada 2 bulan tu sampailah September 16 ni baru nak dilancarkan. Jadi yang saya nampak kalau dari segi tarian pula, ramai penari-penari kita pun saya melalui cabaran juga untuk ketengahkan koreografi yang berkonsep kreatif yang kalau kita nak pergi kepada disiplin. Budak-budak sekarang ni dia suka bila dia nak buat latihan tarian tu hanya untuk carma tu tak carma. Cari makan kan. Mesti 2 hari latihan, lepas tu nak terus show. Tak boleh. Macam tu kita dah tak dapat macam skill-skill budak-budak lama kan. Budak-budak lama dulu, kalau dulu dia orang sanggup buat apa saja untuk pastikan persembahan tu kualiti. Tapi budak sekarang ni bila nak kerja lebih sikit, apa nak bayar? Itu masalah saya. Itu cabaran dia lah yang saya lalui sekarang. Jadi beza dulu dengan sekarang. Jadi apa yang saya nampak untuk nak mentabatkan satu produk yang kualiti di mata masyarakat ni, dia tak mudah. Kalau kita ada rezeki, kita akan melalui cabaran yang sangat hebat daripada pihak yang bekerjasama. So dia takkan lekang lah, dia takkan mudah. Tapi apa yang saya percaya adalah support daripada semua pihak adalah sangat penting untuk sama-sama bantu saya bagaimana kita nak mengangkat irama itu ke satu tahap yang orang boleh terima secara natural, bukan kerana RM. Macam tu. Itulah yang sangat payah sekali kita lakukan sampailah hari ini. Sebab tu bila saya buat kempen Save Irama Malaysia, tak heranlah kalau kita susah nak jayakan kempen ni sebab attitude, penerimaan masyarakat tu sendiri terhadap apa yang dia nak buat tu sangat berkira. So itu adalah salah satu pegangan untuk kita nak mengangkat. Jadi apa yang saya buat sekarang adalah saya saya pelbagaikan pendekatan daripada kita sekadar promote lagu kita nyanyi, kita pelbagaikan kita punya irama Malaysia tu untuk orang kenal. Anak generasi pelapis kita sekarang ni, macam sekarang saya ada akademi. So budak-budak pelapis saya di kalangan umur 6 tahun. 6 tahun saya dah bagi dia orang praktis tarian. Dia sebenarnya praktis tarian lagu-lagu irama Malaysia saya. Sekurang-kurangnya budak 6 tahun ni dia hayat dia lebih panjang daripada umur kita kan. So maknanya selagi dia hidup, selagi itulah dia boleh appreciate irama Malaysia sehingga umur dia
kalau dia tak turunkan kepada pelapis, maknanya dia mati setakat itu sajalah irama Malaysia tu. So apa yang saya percaya sekarang ni adalah pentingnya kita turun padang untuk mengangkat lagu irama Malaysia tu. Walaupun kita tak popular dekat industri, tapi sekurang-kurangnya anak-anak kita kenal kita. Walaupun kita bukan penyanyi era dia sekarang. Itu yang paling penting sekali. Boleh puas hati tak soalan jawapan? Sangat puas hati Puan. Memang irama Malaysia ni sekarang kalau apa orang cakap sangat susahlah untuk kita jumpa kan. Kalau tak ada media sosial kita pun tak tahu ada lagu tu sebenarnya. Macam contoh Intan Payung lah, saya suka lagu Intan Payung tu yang paling terkini lah kan. Memang sangat melekat dalam kepala saya lah. Okay, seterusnya soalan terakhir lah ni. Sekejap saya buka. Untuk soalan yang terakhir ni, saya nak tanyalah sikit dekat Puan. Harapan Puan, Puan sendiri terhadap generasi muda pada masa kini untuk meneruskan legasi lagu irama tradisional ataupun lagu irama Malaysia ni. Jadi apa harapan yang Puan harapkan sangat daripada generasi pada masa sekarang? Harapan saya tak suka dekat sini kan. Kalau ikut harapan, kalau kita nak harapkan orang buat macam kita, tak mungkin berlaku. Sebab saya ni jenis kalau saya ada duit RM10, saya akan belanja RM20. Itu masalah saya. Jadi tak semua orang nak buat macam saya buat, dan saya yakin kalau saya tak ada esok, irama Malaysia yang saya buat ni akan berubah macam tu saja. Sebab dari segi pelapis, macam saya cakap tadi, budak-budak sekarang sangat berkira dengan apa yang dia nak buat. Jadi selagi benda tu masih dalam, kita tak dapat nak tukar mindset masyarakat pelapis ni kepada satu benda yang betul-betul genuine dari hati, ikhlas keluarnya, kita tak akan dapat pastikan masa depan irama Malaysia ni akan terus jamin. Sebab kita nak untuk anak kita jadi diri kita pun tak sama. So apa lagi kita nak jadi anak orang, so macam tu. Jadi apa yang saya cuba buat adalah saya nak buat sepuas-puasnya program CSR saya nak cuba mendekati seberapa banyak pelapis-pelapis untuk mereka dekat dengan irama Malaysia. Selagi saya ada, saya nak mereka kenang bahawa irama Malaysia ni sebenarnya dia adalah irama peradaban, jati diri yang perlu kita angkat. Dia bukan satu benda yang boleh dibuat remeh. Dan saya harap apa yang saya cuba kongsikan dengan pelapis-pelapis saya sampai hari ini, mereka akan dapat rasa kehadiran saya setiap kali saya anjurkan program CSR macam saya buat program term Festival Tarikh Konsert Raya Malaysia. Baru tahun ni inilah baru pertama kali saya buat untuk festival sendiri. Cumanya bila kita nak buat sesuatu tu, kita nakkan orang support kita, selalunya orang akan tengok ni boleh ke dia boleh ke sampai ke nak buat ni. Bila sampai saat-saat akhir barulah bila tengok betul-betul dia buat, barulah ada yang support, ada yang support hadiah, ada yang support itu, ada yang support ini. So dia berbalik kepada kita kena usaha dulu untuk pastikan yang kita ni betul-betul apa yang kita kata tu kita kata, dan dekat situ baru orang yakin bahawa kita ni sebenarnya adalah genuine, bukan scammer. Bukan scammer lah. So maknanya dari segi keikhlasan yang kita nak buat sekarang ni, saya haraplah apa yang saya buat ni daripada irama-irama yang saya pernah terbitkan sebelum ni, saya harap sangat supaya generasi yang pernah bersama saya, dia dapat menghayati dari segi keunikannya. Sebab bila kita menghargai irama kita ni, dia ibarat budaya kita kan wajah kita kan, kenapa kita mesti malu. Saya harap anak-anak pelapis kita dia
sentiasa mengangkat walaupun dia berada di mana, dia belajar pandai macam mana sekalipun, irama Malaysia, irama Melayu kita jangan sekali-kali kita tinggalkan ataupun kita asingkan bahawa itu tak asing. Produk kampung, jangan sekali-kali sebab memang keturunan nenek moyang kita semua orang kampung kan. So itulah punca kita ada sekarang ni. So itu je lah daripada saya. Kalau nak cakap harapan, saya harap irama Malaysia akan jadi tanah. Saya malah nak cakap akan datang. Tapi saya mengharapkan bahawa generasi pelapis yang mana yang pernah bersama saya, dia kenang bahawa irama Malaysia ni adalah irama jati diri mereka. So, yang perlu diangkat, yang perlu disokong. Dari kerajaan, kementerian, segalanya mesti support irama jati diri Malaysia ni. Sebab dekat luar negara tak ada. Kita je ada. Tapi kita tak malu pada irama kita sendiri kan, sebagai anak Malaysia. Itu saja daripada saya. Baik. Kami pun selaku bakal cikgu-cikgu bahasa Melayu dekat sini, ada cikgu bahasa Melayu, ada bakal cikgu bahasa agama Islam dan sebagainya. Berharaplah, maksudnya kita sendiri yang akan kekalkan budaya ini pada masa hadapan. Baiklah, saya berikan kembali kepada Atikah. Baik. Terima kasih Puan atas semua jawapan bagi semua soalan. Jadi alang-alang Puan di sini, boleh ke kalau kami nak dengar 2 baris Puan menyanyi? Tak kisah lagu apa, lagu Intan Payung ke, Empat Dara ke. Saya sekarang dekat saya sebenarnya buat bicara ni, saya bicara santai ni, saya tak sangka punya satu program khas. Saya ingatkan kita santai-santai je rupanya. Jadi saya baru balik daripada Selamat Pagi Malaysia. Saya tu ada buat urusan kerja saya dah dekat. Jadi saya sekarang berada dekat sini. Orang ramai, saya malu. Sebaris 2 baris je Puan, alang-alang dekat sini nak dengar. Saya cari pelan-pelan je tau. Ala payung seintan payung, dipandang manja setahun jagung. Lahan dayung asa sampai ke ujung, janganlah sandung gaduh nani junjung. Sikit je, boleh. Kalau saya nyanyi suara saya baik. Terima kasih. Saya nak jemput, sebelum saya mundur diri, saya nak jemput semua untuk datanglah beramai-ramai ke panggung Bandaraya Kuala Lumpur pada Festival Tarian Malaysia Rakyat Malaysia pada 16 dan 17 nanti. Masuk percuma je tau. Kalau nak datang tengok performance irama Malaysia, datang masuk percuma saja. Nanti bagi tahu saya berapa pas nak datang. Boleh kita sambut dengan kompang. Okey. Terima kasih kerana beri laluan kepada saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Puan. Jadi saya baiklah, saya dengan berakhirnya nyanyian yang diberikan oleh Puan sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada tengah hari ini. Jadi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Noraniza Idris atas hadir dan memberikan perkongsian yang bermanfaat. Bukan salah-salah ya yang kami undang ni. Jadi semoga perkongsian yang diberikan pada hari ini dapat digunakan khususnya kepada saya dan rakan-rakan sekelas saya, iaitu bakal pendidik, untuk melahirkan lagi generasi yang cinta akan budaya dan cinta akan budaya lagu rakyat, insya-Allah. Jadi sebelum bersurai, saya nak minta semua pelajar untuk aktifkan kamera masing-masing bagi sesi tangkap layar untuk kenang-kenang.
Semua boleh buka kamera. Landscape. Mana? Sekejap ya dengan Okey, yang lain pun tolong minta screenshot juga Okey, saya kira Mana posing? 1, 2 1, 2 tiga, okey. Okey, baiklah, terima kasih lagi saya ucapkan. Jadi kami sebagai penganjur ingin meminta maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi bicara santai ini dijalankan. Akhir kata baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang buruk adalah kerana kelemahan dan kekurangan diri saya dan saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Thank you semua. Mantap tu korang. Thank you Dodil. Kepala. Alah benar. Doktor ada? Doktor Adi masuk kejap. Boleh? Bye, thank you. Bye. Thank you semua. And the call again. Welcome tu.